siapa yang baru masuk tu boleh teruskan jawab soalan. Boleh terus jawab soalan yang saya bagi dalam grup tu. Dan ada soalan boleh tanya. Okey, untuk soalan nombor 3 soalan nombor 3. Sekejap, saya share screen. Tak share lagi ni kan? Tak nampak lagi ni kan? Ada yang tanya nombor 3. Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Ke nombor berapa? Macam nombor 3 tadi. Betul nombor 3? Nombor 1 B ke? Dua angka bererti macam 0.003334 tu kira kad nombor 3 yang kedua kan? Kira kad nombor 3 yang kedua kan? Okey, faham? Betul. Maksudnya 0 point yang B tu kan, nombor 1B tu. Okey, nombor 1B ni kalau kita ada 0.00334. Okey, so dua angka bererti kalau nombor perpuluhan kosong dekat depan ni kita tak kira. Ni tak kira. So 1, 2 sampai dekat 3 je lah. Lepas tu kita tengok 4 ni perlu tak 3 ni tambah 1 ke tak? Kalau tambah 1, kalau nombor dekat sini 5 ke atas. 5 dan ke atas baru kita tambah 1. Okey. Okey, ada lagi soalan? Cikgu, yang nombor 7 tu macam mana? Nombor 7. Betul lah nombor 7. Takut Ya. saya salah dengar. Okay. Antara pernyataan berikut yang manakah palsu? Ini bawah tajuk yang bab 3 ke? Pasal yang implikasi, lepas tu mana yang pernyataan betul, pernyataan salah tu. Yang tu. Okey, so yang ni antara pernyataan berikut yang manakah palsu kan? So nak tahu A, B, C, D palsu atau benar, kita kena check lah satu-satu. A, 25 tambah 15 sama dengan 40. Betul atau salah? Betul atau salah sama dengan 40? A kan? Okey. Betul. Betul. Okey, yang ni betul. 35 tambah 25. Betul atau salah? Salah. 35. Salah kan? Okey. So kalau salah, betul atau salah? Combination betul atau salah akan dapat betul. Akan dapat betul. Dia kalau atau dia banyak betul. Maksudnya betul dengan betul. Betul atau betul kita akan dapat betul. Okey, salah atau betul akan dapat betul juga. Dia mostly kalau atau ni dapat betul. Kecuali salah dengan salah je kita dapat salah. Yang tu atau. Okey, kalau kita tengok B pula, kiranya yang ni betul lah kan. Maka dia ni benar lah. Pernyataan dia benar. Macam tu. So kalau B tengok 6 darab 3, 18 betul ke salah? Betul. Betul. Dan. Okey, ni dan. Tadi atau. 60 darab 3, 180. 1,800. Okey, sorry. 1,800. Betul ke salah? Salah. Salah kan? Okey. Kalau dan, konsep dia banyak salah. Kalau dan ni, dia mesti betul sama betul je baru dia betul. Yang lain,
dia akan jadi salah. Ah, Okay, faham je. okey. Sama juga C dengan D. C dengan D kat sini kan 2 atau 3. So adakah 2 nombor perdana? 2 nombor perdana betul ke salah? 3 nombor perdana betul ke salah? Check. Check dekat sini atau tadi. D pun sama. Nombor 3. Sekejap, nombor 3. Darjah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Darjah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Apakah nilai maksimum bagi P? Oh, 430P. 430P asas 6. Okey, kalau kita ada asas, contohlah kita ada asas 7 lah kan. Kita ada asas 2 lah dulu. Kita mula dengan asas 2. Kalau asas 2, dia mesti nombor dia tu mesti kurang daripada 2. Maksudnya kita hanya ada kosong dengan 1 je lah. Dia boleh jadi 1 asas 2, 12 asas 2 ke. Sorry, tak boleh. 2 tak boleh lah. Dia kena 1 dengan kosong je. 1 dengan kosong saja. 10 boleh. 10 asas 2 tu boleh. Kiranya 10102 ke kan. Kena nombor kosong dengan 1 je. Kalau asas 3, dia mesti 2 ke bawah. Sama ada 2 asas 2 kan. Asas 3. Asas 3 boleh 21. Asas 3. 210. Asas 3. Kalau asas 6 maksudnya dia kena nombor 5 ke bawah. Dia boleh letak 5, 4, 3, 2, 1, 0 asas 6. So apakah nilai maksimum bagi P yang dia boleh bagi P? Lagi soalan? Nombor 2. Okey. Nombor 2. Rajah 1 menunjukkan graf bagi suatu fungsi kuadratik. Apakah persamaan paksi simetri bagi fungsi kuadratik itu? Okey. Dalam tajuk fungsi kuadratik ni lah kan. Yang awak kena tahu kalau kita ada graf macam ni, punca dia, sebagai tahu punca dulu punca dia ialah dekat paksi X. Okey, yang ni ialah paksi. Ni titik dekat sini ni ialah punca. Yang saya tanda X ni adalah punca. So awak tengoklah X dia tu ialah berapa nilai dia. X sama dengan -2. Yang ni X sama dengan 4. Okey, yang ni punca ni. Yang ni adalah punca. Okey, lepas tu kita ada titik minimum maksimum. Okey, kalau graf ni nilai yang paling minimum lah. Nilai koordinat yang paling rendah iaitu dekat sini. Okey, yang ni dia jadi titik titik minimum paling rendah kan. So bila sebut titik dia mesti koordinat, ada X, ada Y. Okey, X dia kita tengok nilai dia. X dia berapa dekat sini? X dia ni koordinat X. 0, 1, 2, 1 lah kan. Ni koordinat dia 1. So 1. Okey, 1 sini. Y dia berapa Y dia? Y dia 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 kan. 1, -9. Okey, so ini adalah titik minimum. Okey, so kalau kita nak tahu paksi simetri, dekat titik minimum tu, X itu ialah paksi simetri. X itu ialah paksi simetri. X ni. Sebabkan X tu dia membahagi tengah kan. Kalau kita lipat dia jadi sama.
Kalau kita lipat tu, kita lipat dekat sini kan. Jadi belah kiri ni dia akan kenalah bucu pergi ke bucu yang lain kan. Dia akan kena. Semua bucu tu sini ke sini, sini ke sini ke sini. Bila kita lipat tu dia jadi sama. Macam kita lipat kertas lipat 2 kan. Lipat kertas segi 4 sama ke. Dia akan sama bucu lah. Kan. So tu adalah paksi simetri. Persamaan dia dekat sini. Persamaan dia ambil je nilai X iaitu 1. X sama dengan 1 lah. Okay. So yang ini saya tulis tambah dekat sini. X ni ialah paksi simetri. Soalan juga boleh tanya nilai minimum. Nilai yang paling rendah ialah Y dia. Nilai minimum. Okey, yang tu nilai minimum. Okey, kalau dah siap awak boleh hantar dekat saya 1 hingga 10 dulu. Jawapan apa? 1A, 2B ke macam mana? 1 hingga 10 dulu. Dan kalau ada soalan boleh tanya. Nombor 5. Okey, nombor 5 ya. Kawan awak tanya nombor 5. Tukarkan 145 asas 9 kepada nombor dalam asas 6. Okey, tak kisahlah kita daripada asas apa. Asas 3 nak tukar kepada asas 7 ke kan. Okey, contoh. Sebagai contoh lainlah dulu. 35. Okey, 35 ni asas 6. Contoh. So, nak tukar kepada asas 7. Okey, asas 6 nak pergi ke asas 7. So, dia kena lalu dulu tukar ke asas 10 dulu baru kita tukar ke asas 7. Okey, contoh 35 asas 6 ni kita nak tukar kepada asas 10 ibarat macam kita nak cari nilai nombor lah. Kita nak cari nilai nombor. Macam mana kita nak cari nilai nombor ni? So, kita kena ingat 35 asas 6 ni, 6 ni 6 kuasa kosong kan. 3 ni 6 kuasa 1. So awak darab je. 3 darab 6 kuasa 1 buat kurungan tambah dengan 5 darab 6 kuasa kosong. So cari nilai dia berapa. 3 darab 6, 18 tambah dengan 5, 23. Okay, 23. 23 ni asas 10 lah ni. Yang ni asas 10. So daripada asas 10 tukar ke asas 7. 23. Okey, nak tukar ke asas 10 kena bahagi. Yang ni kena bahagi. Okey, so bahagi 23 asas 10 bahagi dengan 7. Awak bahagi. Awak nak tukar ke asas berapa? Nak tukar ke asas 6 bahagi 6. Nak tukar ke asas 7 bahagi 7. Okey.
So nak tukar ke asas 7 lah kan. So 23 asas 7 ni boleh bahagi berapa? 23, awak tekanlah kalkulator. 23 bahagi 7. So nilai dia 3.2855. Dapat 3.2855 kan. So maksudnya 3 lah dekat sini. 3. Okey, 3 darab 7 berapa? 3 darab 7, 21 kan. Maksudnya 23 tolak 21. Dia macam ni. Macam kita sekolah rendah dulu, kita buat bahagi yang vertical form tu, menegak. 23 bahagi 7. So 3 darab 7, 21 kan. Baki dia 2. Baki dia 2, maka awak tulis dekat sini 2. Tulis dekat situ 2. Okey, lepas tu 3 bahagi 7, boleh ke? Tak boleh dah kan. So, tak boleh, tak payahlah. Okey, tak apa. Buat je. Bahagi 7. Okey, bahagi 7. 3 bahagi 7 lah. 3 bahagi 7 kan. So, tak boleh kan kosong kan. So, 0.7 kosong. Okey, kosong lebih dia 3. So, awak tulis sini kosong lebih dia 3 kan. Lebih dia 3 kan. Lepas tu awak ambil je daripada bawah ke atas. So, dia jadi 32 asas 7. Okey, macam tu. Daripada asas 6 tukar ke asas 10, pergi tukar asas 7. Okey, cuba buat nombor 5 tu. Yang dah siap 1 hingga 10 boleh teruskan ya. Yang dah hantar 1 hingga 10 boleh teruskan nombor seterusnya. Ada soalan boleh tanya. Okey, untuk nombor 5 ni ada yang masih belum faham lagi nombor 5. 145 asas 9 kepada nombor dalam asas 6. So saya bagi contoh 35 asas 6 tukar ke asas 7. 35 asas 6 tukar ke asas 7. Jadi 35 asas 6 ni macam kita cari nilai nombor. Jadi kita tengok sini je lah. 35 asas 6, 5 ni 600 kan. 3 ni 601. Lepas tu 3 darab 601 tambah dengan 5 darab 600 ni dapat berapa nilai dia?
Okay, nilai dia tu asas 10 lah. 23 asas 10. So daripada asas 10 ni kita kena tukar kepada asas 7 sebab soalan nak asas 7. Okay, so macam mana kita nak tukar ke asas 7? Kita buat bahagi. Bahagi dia kita tulis cara macam ni lah. Ambil je asas 10 tadi, 23 asas 10. Okay, 23 asas 10 ni bahagi, cara kita tulis memang macam ni. Bahagi 7. Okay, bahagi 7. 23 bahagi 7 dapat berapa? 23 bahagi 7 dapat berapa? Ingat tak masa kita sekolah rendah dulu kan kita buat cara macam ni kan, 23 bahagi 7. 23 bahagi 7 dapat 3. Dapat 3 kan. 3 darab 7 tu 21 kan. 3 darab 7 21. So 23 tolak 21 dapat 2. Okay, dapat 2. Baki dia lah ni. Baki dia 2 kan. Awak pun tulis dekat sini. Baki dia 2. Buat anak panah. 3 darab 7 ni baki dia 2. Tulis baki dia 2. Okay. So, sini. Lepas dah settle yang ni. 3 ni awak bahagi 7 lagi. Sampai kita dapat yang bawah tu kosong. Sampai kita dapat yang bawah tu kosong. 3 bahagi 7. Okay. 3 bahagi 7 berapa? Tak boleh kan? Tak ada kan? Maksudnya kosong darab 7 dapat kosong. Kalau 1 darab 7 dapat 7 dah kan? Tak boleh nak tolak. Okay, so kosong je lah. Kosong darab 7 tolak kosong. So 3 tolak kosong dapat 3. So kat sini, bila kosong darab 7 ni, dapat baki dia 3. Lepas tu ambil daripada bawah ke atas, 32. 32 asas 7. Faham? Saya bagi contoh lain lagi ya. Contoh nombor apa-apa je lah 212 asas 3 contoh. Tukar ke asas daripada asas 10 lah. Daripada asas 10 contoh. Tukar ke asas 5 contoh. Okay, 212 asas 5 kan. So 212 ni bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. 212 bahagi 5. Okey. Tekan kalkulator. 212 bahagi 5. 212 bahagi 5 dapat 42.4. 42.4. Okey. 42 bahagi 4 kan. So awak tulis je 42 dekat sini. Sorry. Silap. Sekejap. Okey, betul lah. 42.4 kan. Maksudnya 42 darab 5 tu. Kalau sekolah rendah dulu kita buat satu-satu kan. 4 darab 5, 20. Lepas tu kita buat satu-satu lah kan. Okey, sekarang ni kalau nak buat satu-satu pun boleh. 4 darab 5, 20 kan. Okey, so lebih dia 12. So 2 darab 5, 10 kan. Lebih dia 2. So letak je kat sini. Baki dia ni 2. Lepas tu buat sampai dia ni dapat kosong. 42 bahagi 5. 42 bahagi 5 berapa? Ada tak? 9 darab 5, 45 kan. 8 lah. 8 darab 4. 8 darab 5, 40. Kan? 8 darab 5, 40. So 2. Baki dia 2. So 8 dekat sini. Baki dia 2. Baki dia 2. Lagi 8 bahagi 5. 8 bahagi 5. 1 lah kan. 1 darab 5, 5. So 8 baki dia tinggal 3. Baki dia. Okey. So buat lagi sampai dia jadi kosong. Okey, 1 bahagi 5 tak boleh. Kosong lah. So baki dia tinggal 1. Lepas tu ambil daripada bawah ke atas. 1, 3, 2, 2 asas 5.
Okey, saya bagi jawapan dulu. Saya bagi jawapan nombor 1 hingga 5 lah dulu. 1 hingga 5. Awak ada nak tanya soalan apa? Saya bagi jawapan dulu. Nombor 1 hingga 5. Okey, 1 hingga 5. Jawapan nombor 1 ialah dadu. Okey, ada soalan ke yang nombor 1? 2, jawapan dia bola. Kalau ada tanya ya, tanya. Ah, lepas saya bagi lepas saya bagi tahu jawapan ni 1 hingga 5 ni boleh bagi tahu jawapan. Boleh bagi tahu soalan yang tak faham nak tanya. 3C, 4B dan nombor 5 jawapan dia B. Okey. Ada yang perlu explanation? Masih lagi tak faham? Masih lagi tak dapat jawapan yang sama macam yang diberi? Michelle, nak tanya soalan berapa? Michelle, Han In. Soalan 2. Okey. Soalan 2 masih lagi tak faham ya. Rajah 1 menunjukkan graf bagi suatu fungsi kuadratik. Apakah persamaan paksi simetri bagi fungsi kuadratik itu? Jadi kalau soalan macam ni, paksi simetri itu ialah bila kita lipat tu dia sama. Okey, paksi simetri. Paksi simetri tu contohlah kita ada segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Okey, bayangkan segi 4 tepat lah. Ni saya buat lukis ni belok kan. Okey, bayangkan yang betul lah. Yang sama lah. Okey, so paksi simetri dia ialah dekat sini. Paksi simetri dia. Betul-betul di tengah. So, bila betul-betul di tengah tu, sudut bucu dekat sini dia akan pergi dekat sini. Bila kita lipat tu dia pergi dekat bucu dia tu lah. Contoh kan, contoh saya ada buku ni kan. Okey, saya ada buku ni. Okey, bila saya lipat dia, okey, bucu ni akan kena ke bucu ni. So paksi simetri dia berada di tengah-tengah macam tu. Faham? So kalau yang ni paksi segi 4 kan? Segi 4 tepat. Dia juga boleh jadi paksi simetri dia boleh jadi juga macam ni. Sekejap. Boleh juga jadi macam ni. Asalkan dia kena. Bucu ni pergi ke bucu ni. Kan? Kalau segi 4 sama lah. Segi 4 tepat lah. Kalau segi 4 sama pun sama juga. Ada lagi paksi simetri dia tu lah banyak lah kan. Ni kalau segi 4. Okey, contoh lagi. Kalau kita ada segitiga contoh. Contoh segitiga macam ni. So paksi simetri tu dia di tengah-tengah dia tu.
Bila kita lipat, bucu ni pergi dekat bucu ni. Tu paksi simetri. Yang paksi simetri tu yang warna merah ni lah. Garis dia ni berapa. Persamaan dia tu. Okey. So kalau dalam soalan kita ni, so dia macam ada bentuk macam ni kan. So paksi simetri dia ialah yang di tengah ni. Di tengah ni. So kita nak tahu apa ni? Apa persamaan yang di tengah-tengah ni? Apa garis yang di tengah ni? So nak tahu garis dia ni, kita tengoklah nilai X dia berapa kat sini. X dia ni berapa? X sama dengan berapa dekat sini? X sama dengan berapa? Tengok gambar ajar. Sini kosong, sini 2. 1 kan? 1. Titik minimum dia pun 1. Memang 1 lah. Tengah-tengah dia tu ialah 1. Sini 1. Ni titik sini pun memang 1. So persamaan dia X sama dengan 1. Okey. Okey, masih sangkut dekat nombor 5. Okey, tak apa. Mari kita buat. 145 asas 9. Okey, nak tukar ke asas 6. Asas berapa? Asas 6. Nombor berapa? Asas 6. Okey, so kena tukar dulu ke asas 10 dulu. Kena tukar dulu ke asas 10 baru tukar ke asas 6. Okey. Nak tukar ke asas 10 tu kena tengoklah 5 ni 9 kuasa berapa? 9 kuasa berapa? Cari 9 kuasa berapa? 1 kuasa 9 kuasa berapa? 4 9 kuasa berapa? Lepas tu buatlah. Ambil nombor, macam cari nilai nombor tu 1 darab 9 kuasa berapa? Tambah dengan 4 darab 9 kuasa berapa? Tambah dengan 5 darab 9 kuasa berapa? Sama dengan apa? Yang ni jawapan tu asas 10 lah. Yang tu dapat dah yang tu. Okay. Nombor tu mesti mula daripada kanan lah. Mula daripada kuasa kosong. 9 ni asas 9. So 9 kuasa kosong. 9 kuasa kosong. Tengah ni 4 ni 9 kuasa 1 dan 1 ni 9 kuasa 2. So 1 darab 9 kuasa 2, 4 darab 9 kuasa 1, 5 darab 9 kuasa kosong. Lepas tu awak kira lah yang 1 darab 9 kuasa 2 ni berapa? Kira 1 darab 9 kuasa 2 ni berapa? 18. Tambah dengan 4 darab 9, 36. 5 darab 9 kuasa kosong, 5. Dapat sama tak? Kenapa start tu? Ke start yang dekat nak tukar yang 6. 18 tambah 36 tambah 5. 59 asas 10. Yang ni dapat asas 10. Okey, lepas tu nak tukar ke asas 6. Okey, nak tukar ke asas 6. 59 asas 10 nak tukar ke asas 6.
Okey, betul. 81 Thank you. Seratus dua puluh dua asas 10. Tukar ke asas 6, awak cuba bahagi dengan 6 lah. 122 bahagi 6. Okey, saya buka kalkulator sekejap Nak tunjuk ni. 122 bahagi 6. So tekan kalkulator 122 bahagi 6. Dapat 20.33 kan. 20.33. Jadi awak masukkan 20 dekat sini. 20 dekat sini. Lepas tu 20 darab 6. 20 darab 6 ni berapa? 20 darab 6. 120 kan. 20 darab 6 tu dapat 120. So tadi 122 kan. Jadi baki dia berapa? 120 tolak 120. 122 tolak 120. Baki dia akan tinggal 2. 122 tolak 120. 122 tolak 120. Baki dia 2. So tulis dia baki dia 2. Tulis kat sini. Lepas tu 20 ni bahagi 6 lagi. Lepas tu buat yang sama juga. 20 bahagi 6. Okey, awak boleh tekan kalkulator. 20 bahagi 6 dapat 3.33. Tulis 3 dekat situ. 3 darab 6 berapa? Tulis 3 dekat sini. 3 darab 6 berapa? Lepas tu 20 dengan nombor 3 darab 6, 18 kan? So 20 dengan 18 baki dia berapa? Tulis dekat sini. Okay, so dapat 3.33. 3 darab 6, 18 kan? 18. So 20 ni tolak dengan 18 dapat 2. 20 tolak 18 dapat 2. Lepas tu buat lagi 3 bahagi 6. 3 bahagi 6 tak boleh. 3 bahagi 6. Tekan kalkulator 3 bahagi 6. Dapat 1/2 atau 0.5. Maksudnya tulis 0.5 kan. Perpuluhan 5. Maksudnya dia ada baki lah tu. Kalau apa-apa yang awak dapat dalam kereta tu 20.33, 3.33 tadi kan. Maksudnya dia ada baki. Baki tu awak darab 0 darab 6 dapat 0. So 3 tolak 0 baki dia 3. So ambil daripada bawah ke atas. 322 asas 6. Okey, ada soalan? Jawapan untuk nombor 6 ya.
Nombor 6 bola. 6 bola. 7 bola. 8 dadu. 9 bola. 10 bola. Okey. Ada soalan? Tak apa, buat dulu. Lah ada soalan lah. Lah Hanin. Nombor berapa lah? Nombor 3? Nombor 4 ke? Ke dah buat banyak dah? Nombor 3. Okey. Nombor 3. Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Apakah nilai maksimum bagi P? Dia kata yang P tu dia nak tahu nombor berapa. Okey, dia kata 433 P. 430 P. P tu nombor berapa? Kosong ke? 1, 2, 3 ke? Dia nak tahu P tu nombor berapa. Nombor berapa yang boleh jadi P. Dengan 433 P ni adalah asas 6. Okey, tadi saya bagi tahu kalau asas nombor ni, nombor dia ni mesti kurang daripada asas dia. Kalau kita ada asas 5 contoh, asas 5 so nombor dia mesti 4, 3, 2, 1, 0 sahaja. Asas 5. So dia boleh jadi 43 asas 5, boleh juga 10 asas 5. Tapi dia tak boleh 54 asas 5. 54 tak boleh. Sebab ada 5. 5 tak boleh. Ni salah. Tak ada. 54 asas 5 tak ada. Okey. Lagi nombor yang boleh asas 5 lah. 34 asas 5. Yang tu boleh. 20 ke asas 5. Yang tu boleh. Jangan ada 5 ke atas je. Asas 5 ni maksudnya nombor 4 ke bawah. Nombor yang bawah daripada asas dia. Kalau 6 maksudnya dia kena ada nombor bawah daripada nombor 6. Iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah kan. Kurang daripada 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. So, apakah nilai maksimum bagi P? Nilai maksimum bagi P dia tanya. Jadi jawapan kita ialah C lah. Jawapan kita ialah C. Sebab dia kata maksimum. 6 tak boleh. Sebab ni asas 6. Nombor dia kena kurang daripada 6. 3 boleh. 4 boleh. 5 boleh. Tapi dia tanya maksimum. Paling besar. Iaitu C. 5. Halloween?
Ya, cikgu. Ada nak tanya soalan berapa? Tak ada. Tak ada. Sekarang dah nombor berapa? 4. Ha? Nombor 4. Nombor 4. Hmm. So nombor 4 tu boleh jawab ke tak? Tengah buat. Boleh. Boleh. Okey. Teruskan cepat sikit. Lagi soalan? Soalan nombor 9. Okey, kejap. Soalan nombor 9. Raja 4 menunjukkan dua pentagon PQRST dan JKLMN yang dilukis pada suatu satah kertas. Okey. Pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon JKLMN. Okey, ayat dia tu awak kena kenal pasti dulu. Dia kata pentagon PQRST ni ialah imej. Yang PQRST ni adalah imej bagi pentagon JKLMN. Maksudnya yang ni adalah imej, yang ni adalah objek. Kita ada transformasi kan, tajuk bawah transformasi. Ada objek, mesti ada imej. Dia objek tu yang asal. Imej tu selepas dia berlaku transformasi. Transformasi sama ada pantulan atau translasi ataupun putaran atau tu je. Awak kata 4 kan? Okey. Pembesaran belajar masa form 5. Sekarang ni translasi, pantulan atau putaran. Itu je. Okey, 3 je. So antara berikut yang manakah ialah pusat dan sudut putaran itu. Jadi soalan ni dia kata dia berlaku putaran lah. Daripada objek nak ke imej dia berlaku putaran kan. Jadi kalau yang ni berlaku putaran daripada objek ke imej, awak kena kenal pasti dulu sudut dia. Mana contoh saya bagi sudut J. Okey, sudut J. JKLMN kan. So sudut J ni yang pertama dekat sini PQRST lah, sudut P lah. Maksudnya P ni adalah imej bagi J. P adalah imej bagi J. Q ialah imej bagi K. R ialah imej bagi L. So itu padanan dia. Yang tu adalah padanan dia. Jadi macam mana daripada J nak pergi dekat P. J nak pergi dekat P. K nak pergi dekat Q. Awak cuba cantumkan semua garis tu. Cantumkan semua garis tu. J ke P. K ke Q.
So lagi cantumkan semua. Okay, at least lah. Paling kurang 2. Nak buat semua pun lagi okay supaya kita nampak semua kena tempat yang sama ke tak. Okay, saya buat 3 lah kan. Kita nak check. Saya ambil L lah. L, JKL, PQR. So padanan dia ialah R kan. Daripada L pergi dekat R. So nampak tak? Dia ni pusat yang kena semua sisi tu dekat sini. Dekat sini. Kan? So pusat dia koordinat dekat sini lah. Maka dia jadi koordinat dekat sini. Okay. So putaran dia macam mana? Dia dia bukan pergi straight kan? Dia bukan pergi straight. So maksudnya kalau straight tu ialah 180 lah. Dia macam berlaku pantulan. Bila putaran 180 darjah, dia macam kita buat pantulan macam tu. Daripada kiri pergi kanan. Macam kita tengok cermin. Dia jadi straight macam tu je. Tak jadi 90 darjah. Kalau 90 darjah tu dia jadi petak sudut tegak kan. Yang ni tak. Dia terus daripada image J pergi ke P. Daripada objek J ke image P. Terus je. Maksudnya dia 180 je lah. Dia tak ada nak pusing-pusing ke apa. Tak ada dah. Untuk soalan ni sebenarnya awak boleh try and error. Kalau dalam exam lah kan, awak try and error lah. Kalau pusat kita 1, 2. Okey, 1, 2. Cari pusat tu kat mana? 1, add 1, 2. Kat sini kan. So try. Kalau 90 darjah. Okey, awak try 90 darjah. Maksudnya kalau J kita P kat sini kan. So J tu pergi dekat titik tu 90 darjah dia akan ke sini. Kan 90 darjah dia akan ke sini ataupun dia akan ke sini. Tengok 90 darjah tu 90 darjah arah jam ke lawan jam. So dia akan jadi ke sini atau ke sini sahaja. So tak logik lah. A salah kiranya. 90 darjah salah. Yang C 21. 90 darjah. Okey, check 21. Sini 21 dekat sini. Kita check 21. Boleh tak J nak pergi ke P? Boleh tak J nak pergi ke P? Okey, try je. Awak buat je dulu J ke P kan. Lepas tu, try buat K. Boleh tak diguna koordinat sama pergi dekat Q? Logik tak dia dapat 90 darjah dekat situ? Try and error satu-satu lah kiranya. Selain daripada apa yang kita nampak. Selain daripada buat cara saya tadi, kita try and error satu-satu A, B, C, D. Selari tak pusat putaran dengan sudut putaran tu. Setiap bucu. Okey. Faham ke? Kalau tak faham, saya ulang tak apa. Kalau fahamlah kan. Ada soalan? Siapa yang dah lebih nombor 10 boleh hantar. Tak apa nak cek jawapan.
Soalan nombor 10. Soalan nombor 10 macam mana rajah 5 menunjukkan garis lurus PQ pada suatu satah kertas. Cari nilai W. Okey. Okey, P garis lurus PQ tu berada atas kertas dan garis PQ tu dia dah bagi persamaan iaitu 2x tambah 3y sama dengan negatif 12 kan. Tu persamaan PQ. Jadi PQ ni titik Q dia dah bagi koordinat dia ialah 0W kan. 0W. Okey, kalau titik Q tu dia berada pada paksi Y. Okey, dia berada pada paksi Y. Maksudnya dia adalah pintasan Y lah. Q tu berada di paksi Y. X dia kosong. Nilai X dia kosong. Koordinat dia tu kan. X ni kosong. Y dia ialah W. X kosong, Y dia ialah W kan. Jadi dia berada pada paksi Y. Okey, dia berada pada paksi Y, maka dia adalah pintasan Y. Pintasan Y. Nilai Y dia tu ialah pintasan Y. Nilai Y dia tu iaitu W ialah pintasan Y. W tu ialah pintasan Y. Dan pintasan Y ni juga kalau kita kata dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C tu, kiranya C tu ialah W lah kan. C tu ialah W. Pintasan Y tu kan C. C tu ialah W. Okay. So untuk jawab soalan ni, dia dah bagi koordinat Q, kosong W. So apabila X kosong, Y dia ialah W. Awak masukkan je dalam formula ni. X dia kosong, 2 darab kosong tambah 3W sama dengan negatif 12. Cari W. Yang tu tak ada masalah kan? Itu satu step lah. Satu step yang paling senang kita kata. Masukkan je koordinat. Boleh je kalau kita nak tukar persamaan yang dia bagi tu sama dengan negatif 12 kan. Kita tukar dia kepada Y sama dengan MX tambah C. Kita susun dia balik jadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu kita tengok susunan dia, Y tu apa, M tu berapa, maka C tu ialah W lah. Berapa yang kita dapat C tu, maka C tu ialah W. Okay, so cara pertama buat macam ni. Cara kedua, buat macam ni. Kiranya yang ni 3Y sama dengan negatif 2X. Kan, negatif 2X tolak 12. So, Y sama dengan negatif 2 per 3X tolak 4. 12, negatif 12 ni bahagi 3 dapat negatif 4. So, dekat sini, M dia ialah negatif 2 per 3 kan. So, C dia ialah negatif 4. So, dua jalan kira. Sama ada yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Lagi? Soalan?
Nombor 11 boleh? Nombor 11. Nombor 11 tu awak kena ingat. Bucu tu ialah sekejap. Berapakah bilangan bucu bagi pokok itu? Pokok bucu. Bucu ialah N tambah 1 kan? N tambah 1. Di mana N tu ialah bilangan tepi. Graf pokok kan? Graf pokok tu contoh kita ada dekat sini. Macam mana? Bucu lah kan? Bucu kan? So bucu tu dia macam um, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau tengok dekat sini graf pokok contoh lah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh lah. So bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan tepi dia ni ada 6. Sebab itulah. Sekejap. Sorry. Pokok. Sekejap saya cari gambar rajah pokok. Nak lukis sendiri takut salah. Okey, untuk graf pokok kan, graf pokok tu ialah dia terdapat hanya satu laluan daripada bucu ke bucu kan. Okey, yang tu adalah graf pokok. Ingat balik graf pokok. Okey, graf pokok ni bila mana dia ada satu laluan sahaja. Dia mostly graf pokok ni adalah graf mudah lah. Graf mudah, tak boleh ada gegelung. Contoh gegelung macam ni. Daripada titik sini ke sini. Ni gegelung. Yang bulatan tu ialah gegelung. So graf pokok tak boleh ada gegelung. Tak boleh ada gelung. Dan tak boleh ada berbilang tepi. Berbilang tepi tu maksudnya macam ni lah kan. Lebih daripada satu laluan. Ni gelung. Okey, yang ni berbilang tepi. Laluan dia berbilang tepi lah. Berbilang tepi. Graf pokok tak boleh ada gelung, tak boleh ada berbilang tepi. So graf pokok dia macam ni je. Daripada titik ke titik yang lain. Pergi dekat atas ke. Dia hanya satu laluan sahaja. Satu laluan sahaja. So kalau sisi dia ada 2, maka bucu dia ialah N tambah 1. 3. Mesti 3. Dia sebab dia hanya satu laluan saja. Dia pergi-pergi je. Dia tak ada patah balik dan tak ada pusing-pusing apa.
Lagi soalan? Untuk nombor 11, jawapannya ialah 9 lah. Jawapan dia ialah 9. Ada soalan? Nombor 12. 12 jawapannya ialah C. 12 jawapannya ialah C. Nombor 13 jawapannya ialah A. Nombor 14 jawapannya ialah A. Dan 15 jawapan dia bola. Okey. Dapat sama atau tidak jawapan? Soalan 12 nak buat macam mana? Soalan 12. Okey, yang ni. Raja 6 menunjukkan sebuah graf. Graf antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai graf ini. Okey. So kena check satu-satulah bila soalan tanya benar atau palsu ni, kita kena pergi go through one by one, A, B, C, D. Kalau dah dapat yang mana benar tu tak payah dah lah kan yang bawah-bawah tu. Okey. Soalan A, 12A. Graf ini adalah graf terarah. Betul atau salah? Okey. So soalan A tu salah lah. Graf terarah ni bila mana dia ada anak panah lah kan. Okey. Awak ingat graf terarah ni, directed graph, dia mesti ada anak panah. Kalau kita ada P, Q, R, S, dia mesti ada anak panah lah, senang. Dia ada anak panah. Ikut dia lah nak pergi ke mana kan. Tapi dia ada anak panah. Dia akan jadi graf terarah. Yang ni dia jadi graf terarah. So nombor 1 ni, A ni bukan. Memang salah dah. Sebab tak ada arrow kan. Tak ada anak panah. A salah. Okay, yang B. Bilangan darjah bagi pucu Q ialah 2. Okey, darjah ni okey, darjah ni kita kira berapa laluan dia kan. Kita kira berapa laluan dia. Okey, selalunya kita darab dengan 2 lah.
Selalunya kita darab dengan 2. Tapi okey, saya nak tunjukkan macam mana nak kira. Saya ambil bucu P dulu. Bucu P, dia ada 2 jalan nak ke P. Kan? Sama ada keluar atau masuk tu tak kisahlah. Tapi dia ada 2 jalan. Kiranya dekat P tu dia ada 2 laluan, bermaksud darjah dia 2. Dan Q 1, 2, 3, maka darjah dia 3. R pula ada 1, 2, maka darjah dia 2. S 1, 2. 2 laluan. So darjah dia 2. Yang T 1, 2, 3. So darjah dia ada 3. Jadi, okey, soalan dia tanya bagi bucu Q je kan? Oh, bukan jumlah. Okey. C tu bilangan darjah bagi bucu Q ialah 3. Okey, 2 salah. So sekarang ni C, jumlah darjah graf. Jumlah darjah graf setambah tadilah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Dapat 12, maka C itu betul. C benar. Okey, D D kenapa yang tu salah? Okey. Yang D ni pun awak perlu ingat. Okey, yang E dia kata PQRST. PQRST tu adalah bucu kan? PQRST adalah bucu. Okey, kalau bucu kita wakilkan sebagai V. V sama dengan PQRST. Wakilkan sebagai V. Dan E ni, E pula untuk laluan. E tu untuk laluan. PQ. Kan? Q ni ada QS, ada QR. T pula ada PT, ada RT, ada ST. So V tu ialah tepi. Bila tepi. Kita faham kan? E tu ialah bucu. Sorry, V tu ialah bucu. Okey, saya tulis kat sini. V tu ialah bucu dan E ialah tepi. E ialah tepi. So untuk soalan ni dia macam terbalik lah. Dia macam terbalik. Sepatutnya V tu bucu, kita nyatakan PQRST. Dan E tu tepi, PQ, PT, QR, macam tu. So sebab tu dia salah. Awak kena ingat, E untuk tepi dan V tu untuk bucu. Macam mana nak ingat? Okey, macam mana nak ingat? Takut tertukar lah kan? Okey, awak ingat V is vertex. V is vertex, bucu. Ingat V je lah. Lepas tu satu lagi E tu tepi lah kiranya. Lagi soalan? Amira, dah buat banyak dah?
Okey. Adif, ada soalan? Sekarang tengah nombor berapa, Adif? 20 cikgu. 20. Okey. Saya datang. 29. 29. Okey, laju. Fokus. Ahmad Jaimi? Nombor 18 cikgu. Okey. Ada soalan ke? Lo, Michelle? Yang 15 ke bawah? Ada lagi soalan? Okay, nombor 16 sampai 20 eh. 16 jawapan dia ialah C. 16 C. 17 A. 16 C, 17 A, 18 bola. 19 ayam. 20 dadu. Betul?
Ada soalan? Ada nak tanya? Tanyalah, tak apa. Loh, Michelle, Alwin, siapa-siapa nak tanya tu tanya je. Irfan, tanya je nombor berapa. Tak kisahlah lebih daripada 10 ke bawah daripada 10 ke, tanya je. Yang mana tak boleh nak buat, masih tak boleh faham. Walaupun cikgu dah bagi jawapan, tak faham lagi, tanya je. Jangan malu Saya tak pernah marah kan. Saya marah adalah sikit-sikit, tapi tak adalah serius sangat. Exam minggu depan. Ada yang dah lepas kan. Ada yang lepas. Ada yang ambil admit ke? Rasa macam dah tanya yang lepas. Soalan 15. Okey. Soalan 15, 210 asas 3 tolak 12 asas 3. Kalau asas yang sama, kita boleh tolak terus. Saya bagi contoh asas lain dulu Saya bagi contoh asas 4. Okey, asas 4 dia boleh nombor 0, 1, 2, 3 je kan. Okey, saya ambil 312. Asas tadi nak asas 4 kan? Sekejap. Okey, boleh 312 asas 4. Lepas tu tolak dengan asas 4 juga. Okey. 30. Okey, ambil 33 lah. Asas 4. 312 tolak 303. Dua-dua ni adalah asas 4 kan. Okey, so kalau tolak asas ni buat je dalam macam sekolah rendah dulu. 312 tolak 33. Tambah asas 4 kat tepi. Okey. So bayangkan Sekejap, saya pergi balik yang sekolah rendah dulu. Asas 10 lah dulu kan. Nombor biasa, asas 10. Katakanlah ni asas 10 kan.
So 2 tolak 3 boleh ke? Tak boleh kan? 2 tak boleh 3. Awak buat apa? Kalau tak boleh, 2 tolak 3 tak boleh, buat apa? Pinjam sebelah kan? Pinjam sebelah, pinjam dekat 1. Awak pun potong 1 jadi kosong, 2 ni jadi 12 kan? 2 jadi 12. Kenapa jadi 12? Kenapa jadi 12? Sebabnya 2 tu awak tambah dengan 10. 2 tu awak tambah dengan 10 kan? Okay, so 2 tambah 10 jadi 12. Lepas tu tolak 3. 12 tolak 3 dapat 7. 7. Sekejap. 12 tolak 3 dapat 7. Lepas tu, kosong tolak 3 tak boleh kan? Kosong tolak 3 tak boleh. So, awak pinjam lagi dengan 3. Potong 3 jadi 2. Maksudnya pinjam 1 lah kan daripada situ. So, yang tu jadi 2. Lepas tu, kosong yang ni awak jadi 10 kan? Sebabnya awak tambah dengan 10. Betul tak? Jadi 10. Awak tambah 10. So, jadi 10. 10 tolak 3, 7 dan sini 2 tolak kosong lah 2. 2, 7, 7 asas 10. Okey, yang ni asas 10 lah. Sebelum ni kan, yang nombor biasa kita buat tu. Sekarang ni asas 4. Sekarang ni asas 4. So, 2 tolak 3 boleh ke? Tak boleh kan? 2 tolak 3 tak boleh. Kecil tolak besar. So, kita pinjam dengan sebelah juga. Pinjam dengan sebelah, 1 ni jadi kosong dan 2 ni, okey, 2 ni tak boleh jadi 12. 2 tak boleh jadi 12. Dia kena tambah 4 je. 2 tambah 4 je. So, dia jadi 6 lah. 2 ni awak dah potong jadi 6. Okey, 6. 6 tolak 3 jadi 3. Asas 4 lah. Lepas tu, kosong tolak 3. Yang asas ni saya buang dulu. Okey, 6 tolak 3 dapat 3. Kosong tolak 3 tak boleh. Kosong tolak 3 tak boleh, pinjam dengan sebelah. 3 jadi 2. So, kosong ni awak tambah dengan 4. Tambah 4. Jangan tambah 10. Jangan tambah 10 jadi 10. Tak boleh. Tambah asas dia iaitu 4. 4. Okey. 4 tolak 3 dapat 1. So, 2 tolak kosong jadi 2. 2, 1, 3 ni asas 4. Kiranya nombor 4 tu semua tu nombor dia kurang daripada 4. Asas 10 semua nombor dia kurang daripada 10. Macam itulah. Dapat 210 tolak 12 asas 3. Okey, 210 tolak 12. Okey, 210 tolak 12. Kosong tolak 2 tak boleh kan? Kosong tolak 2 tak boleh, pinjam dengan sebelah. Pinjam dengan sebelah, pinjam 1. So, 1 ni jadi kosong. Dan kosong yang ni, jangan jadikan dia 10. Jangan jadikan 10. Tapi awak jadikan dia 3. Kosong ni tambah dengan 3. Bukan tambah 10 tapi tambah 3. Jadilah 3 sahaja. 3 tolak 2 dapat 1. Asas 3. Lepas tu kosong tolak 1. Kosong tolak 1 pun tak boleh, pinjam dengan sebelah. Jadi 1 dan kosong ni tambah dengan 3 juga. So, bila tambah 3 jadi 3 lah. 3 tolak 1 dapat 2 dan sini 1 asas 3. So, B jawapan dia. Mudah kan tolak kan? Mudah je tolak. Ibarat kita buat asas 10 yang sebelum ni je.
Saya bagi tahu nombor 14 lah. Nombor 14 tambahkan asas 2. Lebih kurang juga. Sama juga dengan tolak tu. Sama je dengan tolak tu. 111010 asas 2 tambah dengan 1011 asas 2 kan. Nombor 14 nombor 14. Okey, so tulis dalam bentuk vertical form. Okey, kalau kita tambah nombor biasa, sekejap saya tulis kat sini. Contoh 29 tambah 10. Masing-masing asas 10 lah kan. Sekejap kita tambah sikit. $129 tambah 170 lah. Okey, 129 tambah 170. Apa yang kita buat? Sekejap tukar-tukar lagi, sorry. 172. 129 tambah 172. Okey, ni yang asas nombor biasa, nombor bulat biasa iaitu asas 10. So 9 tambah 2, 9 tambah 2 11 kan. 11 tu lebih daripada 10 dah. 11 tu lebih daripada 10. Lebih berapa? Lebih 1. Okey. So letak 1 dekat sini. Sorry. Dia lebih 1 kan. So letak 1 dekat sini. Lebih 1 je. 9 tambah 2 11. Tapi betul lah letak 11 kat sini. Lepas tu sorry. 9 tambah 2 11. So 11 tu maksudnya 10 tambah 1. Okey. 9 tambah 2 tu ialah 10 tambah 1. Maka 10 tu awak naikkan ke sini dan 1 dekat sini kan. Lepas tu 1 tambah 2 tambah 7 dapat 10. Maka yang 10 tu awak letak dekat sini. Dan kosong tu dekat bawah lah. Maksudnya 10 tu dengan asas 10 nilai dia kosong. Nilai dia kosong kan. Baki dia kosong. Dan lepas tu 1 tambah 1 tambah 1 nilai dia 3. Okey, so dapat 301 asas 10. Okey, kalau nombor 14 ni lebih kurang sama je. Kalau 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1 kan? Okey, 1. 1 ni kurang daripada 2. So tulis je. Tulis je. Macam kalau kita dapat 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 kurang daripada 10. So tulis je lah. Kalau nombor lebih daripada 10 baru kita pergi ke sini kan. Samalah juga. Tengok ni. 1 tambah 1 dapat 2. 2. Ni asas 2. Tak boleh tulis 2. Kan asas 2 tak boleh ada nombor 2 atau lebih dia. So 2 tu awak naik ke sini. 2 dengan 2. Beza dia kosong kan. Okay, sorry mas. Sekejap Kalau yang ni 9 tambah 2 tambah 1, 9 tambah 2 ni 11 kan. Maksudnya 10 tambah 1. So 10 tu 1 kali 10. 10 tu ada sekali je. So letak 1. So baki dia 1 kan. Dan yang ni 10 tambah 1 juga. So 10 tambah 0. 10 ni kan 10 tambah 0, 10 dekat sini, 0 dekat sini. 10 tu ada sekali je. Dan kalau yang ni 1 tambah 1, 2 kan. 2 tambah 0 dapat 2 kan. So awak letak 0, 2 tu ada 1 je kan. So tulis 1 dekat sini. So dia jadi nilai dia 1 tambah 0 dapat 1 lah. Okay. Dan kalau yang ni 1 tambah 1 dapat 2 kan. So 2 tu maksudnya 2 tambah 0. 2 tambah 0. So 0 dekat sini. 2 tu hanya sekali je. So 1 dekat sini. Dan 1 tambah 1 dapat 2. So 0 1 lagi. So dapat jawapan A. Okey, boleh. Okey, sorry. Drag masa sikit. Okey, saya bagi jawapan. Nombor 21. 21 jawapannya bola.
21 bola. 22 cawan. 23 dadu. 24 bola. 24 bola, betul-betul. 24 bola, 25 bola. 26 bola. 27 cawan. 28 ayam. 29 bola. 30 dadu. 31 cawan. 32 ayam. 33 bola. 34 dadu. 35 cawan. 36 dadu. 37 dadu. 38 dadu. 39 dadu. 40 ayam. Okey. So, homeworknya ialah siapkan 40 soalan ini dan kalau tak siap tu maksudnya awak tak boleh nak buat lah kan. So nanti dalam grup tu saya akan bagi kiranya macam first sentence tu. Lepas tu nanti awak sambung lah. Awak sambung soalan mana yang perlukan explanation. Awak tak boleh nak buat ataupun salah tak dapat jawapan yang dengan saya bagi. Nak perlukan explanation. So listkan dalam sambung apa yang saya bagi tu, listkan dan kita bincang next class. Next class kita bincang mana soalan yang tak faham tu dan ada masa lagi kita buat kertas 2 pula. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck exam. Semua saya doakan yang terbaik lah, dapat meningkat markahnya insya-Allah. Terima kasih, Igu. Okay, bye. Sama. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Go. Okay, sama.